Okay, bro. Thank you. Okay. Kita dah boleh ready? Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua kepada semua Facebooker. Dan selamat pagi ya, Cik Adolf daripada pengurus Credit Guaranty Corporation Cawangan Kota Kinabalu. Dan selamat pagi ya. Kita akhir. Okey, diucapkan selamat datanglah sekali lagi dalam sesi webinar kita sempena dengan Minggu Keusahawanan PKS peringkat Negeri Sabah lah. Dan dengan tajuk kita daripada Cik Adolf, skim pembiayaan daripada CGC. Ya, betul. Okay. Tanpa kita melengahkan masa lagi, kita boleh silakan Cik Adolf untuk beri pandangan dan fungsi CGC dan skim pembiayaan yang dibuat daripada CGC lah kepada para usahawan kita di Negeri Sabah amnya lah. Okey, itu kita silakan saudara Adolf. Okey, terima kasih Encik Shidi. Salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua para hadirin dan hadirat sekalian untuk memulakan sesi Pocket Talk hari ini bersama dengan SME Corp. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak SME Corp kerana telah menjemput pihak CGC untuk memberikan sedikit sebanyak penerangan tentang CGC atau dengan nama penuh yang bergelar Credit Guaranty Corporation Malaysia Berhad ya. Untuk memulakan sesi Pocket Talk ini, izinkan saya untuk share screen. Okey, sekejap ya. Beri masa sekejap. Okey. Encik Shidi, nampakkah skrin tu? Nampak. Nampak ya? Nampak nama Cik Adolf. Okey, nampak ya? Okey. Untuk memulakan sesi Pocket Talk pada pagi ini, okey. Nama saya Adolf Anthony Lajinga. Saya pengurus cawangan CGC Kota Kinabalu ya. Okey. Sebagai pengenalan kepada CGC, apa yang kita nampak tertera di skrin sekarang ini adalah bangunan CGC yang terletak di Kelana Jaya, Selangor. Okey. Dan apakah sebenarnya fungsi CGC ini? CGC ini sebenarnya
adalah berfungsi untuk memberikan jaminan dan pembiayaan kepada syarikat-syarikat dalam kategori mikro, kecil, sederhana. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut SME, dalam bahasa Melayu selalunya kita gunakan istilah PKS. Okey. Kami telah memberikan CGC telah memberikan jaminan dan pembiayaan kepada PKS sebanyak RM82.3 bilion ya sejak CGC mula beroperasi. Sebenarnya CGC ini telah beroperasi di Malaysia sejak tahun 1972 dan telah berada di Sabah, pada tahun 2002. So pemegang saham pemegang saham dalam CGC yang terbesar adalah Bank Negara Malaysia sejumlah 78.6%, dan yang selainnya adalah ada 22 bank komersial dan 1 syarikat kredit yang mempunyai pegangan saham sebanyak 21.4% ya. Okey. Kepada PKS yang sedang mengikuti Pocket Talk ini, PKS dalam kategori yang menjadi fokus kepada CGC adalah kerana PKS kebanyakannya tidak mempunyai cagaran untuk membuat pinjaman dan juga tidak mempunyai rekod prestasi yang mencukupi. Sekiranya kita pergi ke bank untuk membuat pinjaman, selalunya pihak bank akan meminta dokumen-dokumen seperti penyata untung rugi, penyata untung rugi selama 3 tahun. Dan selain daripada itu, kita juga akan pihak bank juga akan meminta bank statement 6 bulan dan juga kepada cagaran. So memandangkan ramai PKS terutama di Malaysia ini tidak mempunyai rekod seperti berikut. Oleh itu Bank Negara Malaysia telah menemukan CGC ya untuk membantu kepada golongan PKS macam ini untuk mendapatkan bantuan pinjaman dan juga jaminan ya. Okey, kita pergi ke skrin seterusnya. Okey. Dalam landscape MSME Malaysia, terdapat bank-bank dan juga CGC, agensi-agensi sokongan PKS seperti SME Corp, Selain daripada itu, pesaing rangkaian rakan perniagaan, dana kumpulan equity dan juga dewan perniagaan, semua ini tergolong dalam dalam kategori PKS ya. Seperti mana yang dalam tajuk Pocket Talk untuk hari ini ialah skim-skim pembiayaan oleh CGC. Di dalam skrin sekarang saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak dengan jelas apakah produk-produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh CGC. Dalam perkhidmatan kami yang pertama iaitu untuk menyokong kepada akses pembiayaan PKS ataupun SME dan untuk mengatasi jurang pasaran. Kami mempunyai beberapa skim jaminan ya. Sekiranya anda tidak mempunyai sebarang cagaran, kita boleh juga memohon untuk mendapatkan jaminan daripada pihak CGC. Jadi di atas skrin yang sebelah yang pertama itu bahagian jaminan. Kita boleh nampak saya ada founder pada syarikat aerospace dan industri telah beroperasi lebih daripada 30 tahun dalam penghasilan setiap ikan pembuang
Okey, yang berjenama BIMI. Okey, dulu syarikat ini CGC mempunyai beberapa skim jaminan Rosmi bersama dengan bank-bank komersial ya, untuk dipasarkan kepada, untuk di market kepada semua pasaran SME ataupun PKS ya. Antara skim-skim yang ada untuk risiko penuh adalah seperti BIS Maju, di mana CGC mempunyai skim ini untuk yang kami berkooperasi dengan bank RHB ya. Dan juga selain daripada itu, kami juga mempunyai BIS SME, di mana yang ini ialah melalui kerjasama dengan OCBC Bank. Okey. Jadi untuk skim jaminan BIS Maju dengan BIS SME ini, para PKS boleh pergi kepada cawangan CGC untuk memohon dan bawa bersama dengan dokumen-dokumen yang perlu, dan selepas itu pihak cawangan CGC akan melakukan penilaian ke atas permohonan tersebut, dan sekiranya diluluskan oleh CGC, so CGC akan pas permohonan tersebut kepada RHB Bank sekiranya menuruti syarat pinjaman untuk BIS Maju, dan juga CGC akan menghantar aplikasi tersebut kepada OCBC Bank sekiranya memenuhi syarat untuk BIS SME ya. Okay. Sekarang kita pergi kepada skim yang seterusnya, yaitu risiko berkongsi ataupun yang dipanggil shared risk. Okey, jadi dalam kategori risiko berkongsi ini terdapat beberapa skim seperti BIS Jamin, BIS Jamin I, okey, skim pembiayaan franchise ataupun skim jaminan fleksi, ataupun dalam bahasa Inggris kami panggil flexi guarantee scheme. Okey, so selain daripada itu kami juga mempunyai skim seperti risiko berkongsi dan skim pembiayaan kerajaan di bawah BIS Jamin I, SRF, BIS Jamin ataupun BIS Jamin I under DRF, dan juga BIS Jamin ataupun BIS Jamin I TRRF ya. Saya rasa ramai orang tahu tentang TRRF sebab dia telah bermula selepas kita melalui MCO yang pertama tahun lepas. Okey. Jadi ini adalah skim-skim risiko berkongsi dan juga risiko penuh di bawah perkhidmatan jaminan CGC. Okay. Selain daripada itu, CGC juga fungsi CGC yang seterusnya adalah untuk memberikan pembiayaan terus, ataupun dalam bahasa Inggris kita panggil direct financing. Okey. Untuk apakah jenis-jenis produk di bawah pembiayaan terus atau direct financing CGC ini? Yang pertama adalah tabung projek usahawan Bumi Putra ataupun TPUBI. Okey. I di belakang tu adalah untuk perkataan Islamik ya. Sebab dia berkonsepkan perbankan Islam. Alright. Jadi untuk tabung projek usahawan Bumi Putra ini, dia adalah terbuka kepada semua kontraktor Bumi Putra, okey, kepada syarikat-syarikat yang Bumi Putra, di mana shareholding dia adalah 100% ataupun 100% di bawah Bumi Putra ya. Okey. Nanti sekarang ni saya cuma akan buat intro dulu untuk
skim-skim sebelum kita masuk dengan lebih mendalam lagi. Skim yang kedua di bawah CGC ialah apa yang kami panggil BIS Mula I. BIS Mula I ini terbuka kepada semua rakyat Malaysia di bawah kategori SME, dan kategori company adalah yang boleh memohon untuk skim BIS Mula ini adalah dari 4 tahun kepada daripada 6 bulan ya ke 6 tahun 4 tahun sorry. Selain daripada itu kami juga mempunyai BIS wanita. BIS wanita ni yang khas untuk usahawan wanita ya. So kepada yang lain-lain kita boleh memohon under skim BIS Mula I. Kepada yang under kategori BIS wanita ini hanya terbuka kepada usahawan wanita sahaja ya. So untuk BIS wanita ini memang dihaskan kepada usahawan wanita supaya mereka mempunyai peluang yang sama dengan untuk mendapatkan akses pembiayaan ya. Dan yang terakhir di bawah adalah BIS Bena I, dan juga BIS Micro. Untuk BIS Bena I ini adalah terbuka kepada pelanggan CGC yang sedia ada bersama CGC sekarang ya. Dan untuk BIS Micro ini sebenarnya adalah satu produk yang baru kami laksanakan sejak tahun lepas, dan dengan sukacita saya ingin menyatakan yang mendapatkan reaksi yang hebat daripada PKS golongan mikro. Selain daripada itu kami juga selain daripada skim jaminan dan juga skim pembiayaan, CGC juga telah dengan bekerjasama dengan Bank Negara Malaysia telah membina ataupun mencipta sebuah platform rujukan pembiayaan pinjaman PKS yang pertama di Malaysia yang telah kami panggil sebagai IMSME. Platform ini adalah sebenarnya untuk kegunaan PKS atau SME di Malaysia untuk mendapatkan akses kepada pembiayaan melalui platform digital. Dulu pada masa dahulu sekiranya kita ingin membuat pinjaman, kita akan terpaksa pergi ke bank-bank, dan sekiranya kita berada di tempat yang jauh daripada bank, ini akan menyukarkan sedikit kepada kita untuk mendapatkan akses kepada pembiayaan. Oleh yang demikian, dengan adanya platform IMSME ini, ia akan memudahkan kita untuk mendapatkan pembiayaan akses secara digital. Nanti saya akan bagi penerangan yang lebih tentang SME ini selepas ini ya. Selain daripada itu, CGC juga mempunyai program, developmental program yang memberikan hikmat nasihat, memberikan hikmat nasihat untuk akses pembiayaan, pinjaman dan juga akses pasaran. Sebenarnya sebelum pandemik COVID ini melanda dunia, pihak CGC selalu mengadakan setiap tahun sebenarnya akan mengadakan developmental program di seluruh Malaysia, dan kami akan menjemput penasihat pasaran seperti
Lazada, Shopee macam tu untuk memberikan sedikit sebanyak penerangan lah tentang akses kepada pasarannya. Okey, selain daripada itu CGC juga menawarkan hikmat nasihat pembiayaan ataupun yang kami ringkaskan sebagai MyKNP. Okey. Yang ini adalah untuk memberikan nasihat untuk permohonan pembiayaan atau pinjaman PKS ya. Okey. Sekarang kita pergi kepada skim yang lebih detail lah ya. Okey. Kita mulakan dengan BIS Mula I dan juga BIS Wanita I ya. Okey. Sebenarnya kedua-dua produk ini sama. Yang cuma membezakan adalah BIS Wanita I seperti yang saya cakap tadi adalah khas untuk usahawan wanita sahaja. Okey. Jadi jumlah pembiayaan adalah sehingga 300,000 ya. Jumlah pembiayaan minimum adalah 30,000 dan maksimum adalah 300,000. Okey. Tempo pembiayaan adalah sehingga 5 tahun. Dan tujuan pembiayaan adalah khas untuk modal kerja ataupun membeli aset. Okey, apa yang dimaksudkan daripada perolehan aset ini adalah dari segi pembelian mesin, okey, untuk kegunaan bisnes dan juga peralatan-peralatan lah. Okey, katakan kita membuat katakan kita ada workshop ya, so kita perlu ada seperti mesin-mesin untuk membuka tayar kepada yang workshop yang membuat bisnes tayar tu. Kita perlu ada tempat mau cek alignment kereta. Jadi semua ini katakan untuk memulakan semua ini kita tidak mempunyai modal yang cukup, kita boleh datang kepada cawangan-cawangan CGC di seluruh Malaysia ataupun yang mana berdekatan dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan pembiayaannya. Okay. Untuk modal jenis kemudahan ini adalah berbentuk pembiayaan berjangka ataupun kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai term financing. Ya. So apa yang term financing dan ini adalah untuk tempoh selama 5 tahun. Ya, okey. Untuk layak kepada skim ini, umur pemohon mestilah sekurang-kurangnya 21, okey, 21 tahun dan sehingga 65 tahun ya. Okey. So untuk terutama kepada yang di Sabah ni, okey, pastikan kita mempunyai lesen lah, lesen berniaga yang sah. Seperti kalau di daerah Kota Kinabalu kita mempunyai lesen yang dikeluarkan, lesen perniagaan yang dikeluarkan oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu atau di BKK ya. Dan kepada mereka yang beroperasi di daerah-daerah lain, pastikan kita mempunyai trading license ataupun lesen berniaga daripada majlis daerah di mana tempat kita menjalankan perniagaan tersebut ya. Okey. Okey, itu adalah sedikit sebanyak tentang skim BIS Mula dan juga BIS Wanita ya. Okey, sekarang kita pergi kepada skim seterusnya, yaitu pembiayaan terus atau untuk tabung projek usahawan Bumiputra. Okey. Tabung projek usahawan Bumiputra ataupun TPUBI ini sebenarnya adalah apa yang kita panggil contract financing. Nah, ini sebenarnya TPUBI ini, contract financing. Jumlah pembiayaan adalah sehingga 10 juta. Ada jenis-jenis kemudahan termasuk pembiayaan berjangka ataupun term financing
kemudahan pembiayaan pusingan ataupun revolving credit, ataupun revolving fund, dan kaidah yang seterusnya adalah kaidah proses pantas ataupun fast approval lah, kaidah fast processing ya. Untuk biar saya terangkan sedikit sebanyak tentang proyek tabung proyek usahawan Bumiputra ini. Kita kontraktor ataupun usahawan yang membuat proyek layak untuk memohon pembiayaan melalui tabung proyek usahawan Bumiputra sekiranya pemegang saham dan syarikat adalah 100% milikan Bumiputra dan berdaftar di Malaysia ya. So ini adalah syarat yang utama ya. Yang kedua, kita mesti mempunyai kontrak yang sudah mendapat award letter lah ya. So antara kontrak-kontrak yang boleh sekiranya kita mempunyai kontrak daripada kerajaan, kontrak-kontrak kerajaan ataupun agensi-agensi kerajaan ataupun yang sering kita dengar CLC dan juga syarikat yang memenuhi kriteria sebagai kontrak awarder lah. Sekiranya kita mempunyai kontrak daripada jenis-jenis kontrak yang saya sebutkan tadi, so kita boleh datang kepada mana-mana cawangan CGC di Malaysia ini, supaya untuk memohon tabung proyek usahawan Bumiputra ya. Kadar pembiayaan adalah serendah 5% setahun ya. Proyek tersebut juga tidak boleh dibiayai oleh pihak-pihak lain lah. Sewaktu kita datang untuk membuat permohonan di cawangan-cawangan CGC, proyek itu mesti bebas daripada dibiayai oleh pihak atau institusi keuangan yang lain lah. Ini adalah khas untuk jadi ini adalah dalam berbentuk tiga jenis, yaitu pembiayaan berjangka, kemudahan pembiayaan berpusingan, dan juga pusingan pantas ya. So ini adalah untuk tabung proyek usahawan Bumiputra. Sekarang kita pergi kepada pengenalan IMSME. Ini merupakan seperti yang saya sebutkan di awal Pocket Talk ini, ialah platform merujukan pembiayaan ataupun pinjaman PKS yang pertama di Malaysia. Bagaimana kita mau akses kepada IMSME ya? Buat masa ini saya percaya yang rakyat Malaysia terutamanya lah memang mempunyai smartphone kan, ataupun kalau kita mempunyai laptop atau apa digital yang mempunyai connection kepada internet. Kita masuk saja dalam Google, lepas tu kita type IMSME. IMSME, lepas tu IMSME itu screen-nya akan terkeluar nanti. So dari sana kita boleh melihat berjenis semua pembiayaan dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh CGC. So kita boleh melihat, kita boleh melayari platform IMSME ini untuk mendapatkan maklumat tentang pembiayaan yang ditawarkan oleh CGC. Selain daripada melihat kepada skim-skim pembiayaan atau pinjaman
untuk PKS dari CGC, kita juga boleh melihat produk-produk daripada bank-bank yang lain, bank-bank komersial yang lain. Buat masa ini ada 22 bank komersial yang mengikuti dalam platform IMSME ini. Antaranya adalah Maybank, CIMB, Public Bank. Sekiranya kita mempunyai masa, sila layari. Dan melalui platform IMSME ini, kita boleh membuat, sebenarnya kita boleh terus membuat permohonan pinjaman daripada platform yang ini. Apa yang perlu kita lakukan ialah kita login dulu, lepas itu sudah di dalam, kita boleh melihat macam mana membuat permohonan sambil menjawab beberapa soalan yang mudah lah berkenaan dengan bisnes kita. Selepas kita sudah memasukkan semua data dan tekan butang submit, permohonan kita itu akan terus bergerak kepada bank mana yang mempunyai skim pembiayaan yang menepati kemahuan kita. Sekiranya kita punya permohonan itu menepati kriteria pinjaman untuk di CGC, permohonan kita itu terus akan pergi kepada CGC dan pihak CGC akan berhubung dengan kita. So, kita tidak payah datang kepada cawangan CGC. So, kami yang akan berhubung dengan Anda semua. So, ini akan memudahkan kita. Jadi, daripada penerangan saya ini menunjukkan yang sekarang ini kita tidak perlu lagi ke bank-bank secara fizikal, untuk membuat permohonan. Kita cuma asal kita ada mempunyai akses internet, kita boleh masuk kepada platform IMSME ini, ya. Macam mana kita membuat cara-cara ini adalah cara-cara untuk macam mana kita membuat permohonan pinjaman melalui IMSME, ya. Yang langkah pertama adalah kita masukkan maklumat kita, Yang kedua, kita beritahu kami mengenai perniagaan Anda. Lepas itu kita daftar. Lepas itu di bahagian keempat ini yaitu banding dan pilih. Di sini ialah di mana kita akan membuat perbandingan, ya. Tentang mana satu institusi keuangan yang kita mau pilih untuk membuat permohonan tadi lah. Selepas Anda menekan butang submit, dia akan pergi kepada institusi keuangan yang kita pilih, dan lepas itu dia akan terus institusi keuangan tersebut perlu berhubung dengan kita, ya. Setakat ini sehingga 31 Mei 2021 sudah terdapat lebih 2.09 juta, ya, jumlah pelawat ke dalam platform IMSME ini. Platform ini juga telah mendapat pendaftaran sebanyak 40.758 daripada pembiayaan ataupun permohonan yang dibuat melalui platform IMSME ini. Kami pihak CGC telah meluluskan sebanyak 3.875 kelulusan berjumlah 392 juta, ya. Ini adalah seperti penerangan saya yang tadi. Ini yang secara piktograf, ya, macam mana IMSME ini berfungsi, ya.
kadang-kadang kita akan menghabiskan masa yang lama lah, berjam-jam untuk meneliti, memohon pinjaman bank. Mungkin kita sering pergi kepada bank-bank di mana kita simpan saving account atau current account. Selain daripada itu, kita melihat apa yang ditawarkan oleh bank-bank tersebut. Jadi di Malaysia ni kita mempunyai banyak bank, okey. Jadi payah jugalah sekiranya kita perlu untuk pergi secara fizikal ya kepada dari satu bank ke satu bank yang lain. Lepas tu kita akan membuat penilaian mana satu bank yang kita rasa produk dia tu sesuai dengan kemahuan perniagaan kita. Lepas tu selain daripada itu, kita juga perlu berhubung dengan pihak bank tersebut di mana kita akan berbuat diskusi macam mana untuk membuat permohonan, apakah dokumen-dokumen yang diperlukan. Dengan adanya IMSME ini, platform ini, okey. Sekarang kita tidak perlu buat begitu lagi. Okey. Kita boleh masuk dalam IMSME mengikut 4 cara langkah ataupun 4 langkah mudah yang ada di skrin tersebut supaya kita boleh melihat di dalam handphone sendiri ataupun di dalam laptop Anda sendiri apakah jenis-jenis skim pinjaman yang terdapat di dalam semua kebanyakan bank-bank di Malaysia ya. Jadi tidak payahlah kita bergerak ke satu tempat. Kita boleh melihat daripada skrin handphone ataupun laptop sendiri saja. Okay, so inilah yang kebaikan dengan adanya platform rujukan pembiayaan IMSME ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, IMSME ini telah dilancarkan pada 9 hari bulan Februari 2018. Jadi saya galakkan tuan-tuan dan puan-puan supaya yang ada dalam kategori SME untuk masuk ke dalam platform IMSME ini untuk melihat sendiri, okey, apakah yang terdapat di dalam platform ini. Ya sebenarnya senang saja, okey. Ya very user friendly lah yang kita katakan ya. Okey. Okey. Selain daripada itu, kami ini yang akan kita boleh nampak dalam di IMSME seperti yang saya ingin membuat pembetulannya. Tadi saya cakap ada 22 kan, sebenarnya ada 26 ya institusi kewangan yang ada di dalam IMSME yang kita boleh nampak dia punya skim pembiayaan masing-masing lah, seperti Affin Bank, Affin Islamic, okey, Agro, Bunada Alliance, semua bank-bank komersial yang ada di Malaysia ni, okey, seperti Maybank, Hong Leong, Public, SME Bank, UOB semua ya. Selain daripada itu ada juga pembiayaan alternatif seperti peer-to-peer ataupun rakan pembiaya yang lain, okey, agensi penjanaan capacity. Ini semua ni kita boleh lihat di dalam IMSME ya. Okey. Mari kita teruskan. Okey. Apakah yang bermaksud dengan CGC Developmental Program ini? Di bawah CGC Developmental Program, pihak CGC sebenarnya menawarkan perkhidmatan nasihat, ya. Selain daripada nasihat daripada akses pembiayaan, okay, kami juga membantu dalam khidmat akses pasaran. So di bawah akses pembiayaan, khidmat nasihat pembiayaan ini sekiranya kita pernah membuat pinjaman di bank-bank, okay, dan telah ditolak, ya. Sekiranya permohonan kita tidak berjaya lah. Jadi mungkin pengetahuan kita tentang apakah dokumen-dokumen, okay, yang diperlukan untuk membuat pinjaman tersebut kita kurang faham lah kan. Jadi
ini adalah contoh ya. Jadi kita boleh datang kepada cawangan-cawangan CGC, untuk mendapatkan nasihat. Macam mana kita akan membuat permohonan. Apakah dokumen-dokumen permohonan yang diperlukan untuk membuat permohonan pinjaman. Kadang-kadang kita cuma datang kepada kita ke bank, kita membawa IC, kita bawa penyata bank. Sebenarnya ini tidak cukup. Ada lagi lain-lain. Sekiranya kita membuat permohonan pinjamannya, tentu kita pihak bank ataupun pihak kami juga CGC, kami juga akan meminta kita punya latar belakang syarikat kita. Kami juga akan tengok lesen, trading license. Selain daripada itu, kami juga akan melihat kita punya bank statement. Selain daripada itu, kita akan melihat kepada rekod SIKRIS dan juga kepada rekod SITOS. Ya, kami juga pernah melalui pengalaman, kami juga telah banyak menasihati usahawan-usahawan yang datang untuk meminta nasihat daripada CGC tentang permohonan yang tidak berjaya. Dan kebanyakan yang kami nampak, adalah kebanyakan yang berkenaan dengan isu SIKRIS lah. So daripada sini kami akan menasihati pemohon tersebut supaya pastikan yang rekod pinjaman sentiasa dibuat dengan baik lah. Untuk akses pasaran, kami juga menyediakan bengkel pementoran ataupun mentorship. Macam mana untuk membuat pemasaran digital, penjualan digital, pensijilan produk, penjanamaan atau cap dagangan ya. Selain daripada itu, kami juga mempunyai inisiatif akses pasaran, memperkembangkan saluran pengedaran produk, pasaran tempatan dan antarabangsa. Pihak CGC juga pernah sponsor ya beberapa usahawan yang dibawa yang actually sebenarnya adalah existing customer CGC untuk membuat ke China, Indonesia untuk menyertai pasaran tempatan antarabangsa ya. Ada juga, saya pun bangga juga yang ada usahawan-usahawan dari Sabah yang telah mengikuti program mentorship bengkel pementoran CGC ini dan berada dalam keadaan yang baiklah dia punya perniagaannya. Selain daripada itu, macam mana kami membuat nasihat keuangan daripada akses pembiayaan ialah kami menyediakan khidmat nasihat keuangan secara individu. Kami juga akan mendidik berapa pentingnya seseorang itu mesti mengekalkan rekod keuangan dan pembayaran yang baik. Katakan dalam keadaan pandemik sekarang ini, kita mempunyai rekod pembayaran kita mungkin tidak berapa baik, tapi apa yang kami boleh nasihatkan ialah kita berjumpa dengan kita punya respective bank ataupun bank-bank di mana yang telah kita membuat pinjaman tersebut dan membuat diskusi dengan pihak bank tersebut supaya mencari jalan untuk mengstruktur semula pembiayaan kita, supaya dia tidak akan menjejaskan peluang-peluang kita untuk mendapatkan pembiayaan seterusnya. Ya, ini adalah akses pemasaran, advisory workshop dan juga market access initiatives lah. Kami ada e-dagang, pemasaran digital dan juga penjenamaannya.
saya pasti kepada semua usahawan-usahawan semua sekarang ini sekiranya belum lagi kembangkan perniagaan melalui platform dagangan sosial, boleh juga mendapatkan nasihat daripada CGC melalui advisory workshop ini, dan juga macam mana membuat pemasaran digital, penjenamaan atau branding pun penting juga ya untuk sesebuah perniagaan. Okay. Selain daripada itu, CGC juga membantu dari segi market access initiative. Selain daripada itu, bukan saja untuk dan juga untuk pasaran tempatan dan juga pasaran antarabangsa ya. Okay. MyKNP, nasihat khidmat nasihat pembiayaan telah dilancarkan pada 21 Ogos 2019 ya. Di dalam kategori hikmat nasihat pembiayaan ini, CGC telah akan memberikan hikmat nasihat untuk pembiayaan perniagaan ya, pembiayaan PKS. Untuk katakan permohonan pembiayaan membeli rumah ataupun kedai, ini akan dibuat oleh pihak EKPK ya. So apa yang dibuat adalah pemahaman yang lebih mengenai faktor yang mempengaruhi permohonan pembiayaan PKS. Mungkin kami akan melihat dokumen-dokumen yang telah kita hantar kepada institusi keuangan tersebut dan membuat analisis untuk melihat apakah penyebab permohonan kita itu ditolak. Okay. Selain daripada itu, kita juga akan tingkatkan pengalaman pemohonan pembiayaan, yaitu macam mana di masa hadapan, macam mana kita boleh tingkatkan lagi kelayakan supaya kita boleh supaya permohonan kita pembiayaan itu berjaya ya di masa depan. Bukan semestinya sekiranya yang permohonan kita ditolak sekarang dan di masa hadapan pun akan juga ditolak. Tidak semestinya begitu ya. Selain daripada itu, kami juga memberikan nasihat seperti mengesyorkan pembiayaan ataupun penyelesaian alternatif lah. Oke. Untuk hikmat nasihat pembiayaan ini, saya cara-cara dia ya. Sila lihat video ini. Oke, itu adalah video sedikit sebanyak macam mana proses hikmat nasihat perniagaan itu ya. Oke, apa yang tertera di screen sekarang adalah
calculator ya, untuk di dalam IMSME, di mana kita boleh membuat penilaian tentang berapa yang pinjaman kita perlu untuk berapa lama, dan juga berapakah anggaran bayaran bulanannya, anggaran ansuran bulanan. Seperti di dalam screen ini kita nampak pemohon ini ingin meminjam 533.000 untuk 1 tahun. Oleh itu anggaran bayaran bulanan adalah Rp87.91 lah. Ini adalah berdasarkan anggaran sekiranya kadar faedah dia ataupun yang kita biasa dengar interest dia 10% setahun ya. Oke. Ini adalah panduan khidmat nasihat pembiayaan. Oke. Dan ini adalah rangkaian cawangan CGC di seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia kami mempunyai 16 cawangannya. Di Sabah terutamanya kita mempunyai 2 cawangan. Satu di Kota Kinabalu dan juga satu di Sandakan. Untuk cawangan Kota Kinabalu, office kami terletak di KK Times Square. Saya pasti ramai tahu di mana Imago kan. Kami berada di depan saja Imago. Senang saja. Untuk cawangan CGC di Sandakan ya adalah terletak di Bandar Indah, Batu 17 ya. Selain daripada itu di Sarawak pun kami ada CGC mempunyai 2 cawangan, dan di Semenanjung Malaysia terdapat di Johor, Kuantan, Batu Pahat, Melaka, Seremban, KL, Selangor, Ipoh, Kuala Terengganu, Kota Baru, Perai dan Alosta. Okey. Dengan itu berakhirlah Pocket Talk daripada CGC ini. Sekian, terima kasih ya. Okey, itu dia sesi perkongsian daripada Cik Adolf, pengurus Credit Guaranty Corporation atau CGC Kota Kinabalu. Apapun, terima kasih banyak untuk perkongsiannya. Okey, kita di sini ada beberapa soalan daripada kita punya di dalam Facebook. Tuan Cik Adolf, boleh tengok ke atau saya kena cakap? Kita cakap dulu bro, saya tidak buka FB sekarang. Okay. Kita ada soalan daripada saudara Eddie Sofian. Okey. Dia tanya syarat berapa tahun berniaga layak untuk memohon pinjaman CGC. Lepas tu dia ada tanya dia pernah memohon tapi syarat dia agak complicated lah, atau ada cara lain untuk memudahkan syarat pembiayaan CGC. Okey, itu daripada Cik Eddie Sofian. Dan kita ada soalan daripada saudara Muhammad Yaakob Kamarudin. Okey, dia cakap skim ni bagus. Lepas tu dia ada carakah macam mana mempercepatkan pinjaman, dan untuk program TPUBI, sekiranya kontraktor baru belum ada rekod kewangan tetapi telah dianugerahkan kontrak kerajaan, bolehkah syarikat memohon untuk hantar permohonan? Okey, untuk dari dia ada minta share link IMSME. Okey, kita dah dapat daripada Puan Agnes, dia telah bagi. Dan soalan Cik Yaakob yang terakhir, untuk akses pasaran ini terutamanya pasaran antarabangsa, adakah CGC buat kolaborasi dengan Matret atau CGC bergerak secara sendirian? Okey, itu setakat ni. Dia ada lagi soalan terakhir. Saudara Yaakob ni banyak soalan ni. Dia ni saya rasa dia ni mesti syarikat besar lah. Okey, dia dah tanya satu lagi. Adakah pihak CGC juga akan menawarkan moratorium seperti bank-bank yang diumumkan oleh PM dalam pemilih? Okey. Okey, terima kasih untuk semua soalan tersebut. Okey, untuk soalan pertama, seperti yang saya nyatakan dalam Pocket Talk tadi, untuk pembiayaan terus ataupun direct financing di bawah skim BIS Mula dengan BIS Wanita, kita pemohon
sekurang-kurangnya telah beroperasi daripada 6 bulan sehingga 4 tahun. Ya, daripada 6 bulan sehingga 4 tahun. Dan sekurang-kurangnya mempunyai rekod, sekiranya berada di bawah 1 tahun, bermaksud daripada 6 bulan beroperasi, daripada 6 bulan ke 1 tahun, sekiranya kita tidak mempunyai penyata untung rugi ataupun financial report, kita cuma perlu sekurang-kurangnya ada bank statement, ya, bank statement dan juga invoice pembelian daripada kita punya daripada kita punya pembelian daripada supplier dan juga invoice kepada kita punya pelanggan sendiri. Selain daripada itu, kita perlu juga mempunyai lesen yang dikeluarkan oleh pejabat daerah, ya. Sekiranya kita sudah telah beroperasi selama lebih 1 tahun, saya nasihatkan kita supaya untuk membuat aliran tunai ataupun kita buat penyata untung rugi. Sebab untuk tidak kisahlah sama ada kita ni pemilikan tunggal ataupun sole proprietorship ataupun dari segi sendirian berhad ataupun dari segi kita ni dalam bidang perkongsian atau partnership. Yang penting asalkan kita ada asalkan sudah melebihi 1 tahun, saya nasihatkan kita buat penyata untung rugi tersebut. Sebab inilah antara dokumen-dokumen yang akan diminta oleh pihak institusi keuangan. Saya harap saya telah menjawab soalan pertama. Soalan kedua tentang TPUB ini, rekod ataupun pengalaman ataupun experience kontraktor memang akan dilihat, ya. So sebab dari sana pihak institusi keuangan akan melihat macam mana cara kita mengendalikan kontrak-kontrak tersebut, sama ada kita dapat menyelesaikan kontrak tersebut pada masa yang ditetapkan, kita tidak mempunyai masalah untuk menyiapkan dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh kontrak awarder. Kita juga mempunyai kita dapat menyelesaikan kerja tersebut mengikut tempoh yang diberilah. Lepas ini akan memberikan credibility lah, kepada kita punya permohonan. Untuk soalan daripada Encik Yaakob, kalau sudah silap, sebenarnya akses kepada perniagaan ini, sebenarnya daripada CGC sendirilah. CGC pun ada menyediakan akses kepada international atau local market ni melalui CGC. Kadang-kadang kami juga akan of course kolaborasi dengan Matrade ataupun lain-lain agensi pun ada juga. Tapi apa yang saya tunjukkan tadi adalah khas daripada CGC saja. Saya harap saya telah menjawab semua soalan yang ditanya tadi melalui FB. Satu lagi Cik Adolf. Yang moratorium tadi sudah jawab, Pak? Oh iya. Pasal moratorium. Ini memang ini soalan paling yang dinantikan, kan? Ya, CGC selama ni CGC pun memang ada, memang sebelum pengumuman daripada Perdana Menteri, CGC pun memang ada menawarkan program moratorium 3 bulan ataupun mengurangkan pembayaran bulanan sebanyak 50%, kepada pelanggan-pelanggan CGC. Yang paling penting ialah saya nasihatkan para
peminjam-peminjam yang ada di CGC ataupun yang dengan bank-bank lain, saya nasihatkan kita berhubunglah dengan kita punya tempat atau bank ataupun institusi keuangan di mana kita membuat pinjaman itu, kita berhubung balik di tempat sana ya. Sekiranya kita ini adalah membuat pinjaman di CGC, datang berjumpa dengan kami ya. Oke. So that kita boleh discuss macam mana satu yang perlu ya, ataupun yang lebih sesuai, sama ada moratorium untuk 3 bulan ataupun untuk pengurangan 50%. Dan untuk auto moratorium yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita itu, kami akan memang ada, cuma detailsnya belum lagi ada, yang akan kami bincangkan pada minggu ini, dan pada minggu depan disebabkan kerajaan telah menetapkan yang permohonan cuma boleh dibuat pada 7 hari bulan ini. So kita boleh membuat permohonan masa itulah ya. Okay. Sekiranya kita ini adalah peminjam CGC, kita boleh telefon direct kepada kami lah untuk bertanya tentang moratorium tersebut ya, sebab bank masing-masing mempunyai cara sendirilah cara memberikan pinjaman moratorium tersebut. Oke. Saya harap saya telah jawab semua sudahlah soalan CCD. Okay. Setakat ni itu jelah kita terima daripada ni, tapi masa pun kita sudah cukup. Saya ucapkan kami daripada pihak SME Corp Malaysia dan terutama daripada Pejabat Negeri Sabah mengucapkan terima kasih kepada Encik Adolf daripada CGC Kota Kinabalu atas perkongsian dalam kita punya sesi webinar dalam Minggu PKS 2021 ini. Saya boleh kita akan berjumpa di masa akan datang, dan kepada kita punya yang memberi komen, terima kasih diucapkan. Kita punya viewers, terima kasih banyak-banyak. Mana yang kita dah tertinggal tu boleh tengok balik video kita balik di Facebook SME Corp Malaysia Sabah. Dan apapun, ini saja daripada pihak kita SME Corp. Terima kasih dan terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih.